Tapi sebenarnya muslimin muslimat, apa yang ustazah nak ketengahkan, nak bincangkan adalah satu perkongsian anak beranak, sahabat dengan sahabat, sesama Islam, sesama Muslim. Bagaimana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih pada yang dikasihi Ibu Angkat bukan Ibu Tiri, Kak Salwa, seluruh ahli jawatankuasa Biro Muslimah Masjid Al-Falah, tuan-puan muslimin muslimat, adik kakak yang dikasihi sekalian, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sejujurnya kalau ikutkan, Dr. Azhar tak bagi Ustaz datang hari ni, sebab Ustaz demam, batuk. Tapi bila Ustaz kata, tapi ini program Kak Salwa, Ustaz kata, pergilah. Jadi dia punya tahap takut tu bukan Ustazah je, Ustaz pun takut. Dengar tapi dia program Kak Salwa, Kak Salwa pergilah. Syafanallah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada kita semua, insya-Allah. Baik, muslimah, tuan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan sambung kembali perbincangan kita pada siri yang lepas. Siapa ingat tajuk kita pada siri yang lepas? Ini bawa buku nota yang hari itu ke ataupun dah buku lain pula dah? Kadang-kadang main capai je kan apa yang dapat. Tak ada tajuk memang tak ada tajuk. Okeylah, tak apalah so kita teruskanlah kuliah tak bertajuk ni. Sambungan. Yang ceramah khas kan, sambungan daripada apa yang telah kita bincangkan dahulu. Tapi sebenarnya muslimin muslimat, apa yang ustazah nak ketengahkan, nak bincangkan adalah satu perkongsian anak beranak, sahabat dengan sahabat, sesama Islam, sesama Muslim. Bagaimana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam doa yang ustazah kongsikan tu lah. Kan, kita nak penambahan, kita nak peningkatan. Macam mana doa dia? Mana senarai kehadiran pendaftaran? Senang nak tanya kan? Macam mana doa? Allahumma boleh, Rabbi pun boleh. Rabbi zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda anna. Rabbi zidna wa la tanqusna. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahilah kami, jangan kurangi kami. Wa akrimna wa la tuhinna. Muliakanlah kami, jangan hinakan kami. Wa'tina wa la tahrimna. Teruslah memberi kepada kami, jangan halangi kami. Wa athirna wa la tu'thir alaina. Dan dahulukanlah kami, jangan tinggalkan kami. Wardina warda anna. Dan redakanlah kami dan redalah engkau kepada kami. Itu doa dia. Ustazah harap muslimin muslimat telah pun menghafal doa ini. Betul kan? Angguk bagi yang dah hafal. Yang berkepil-kepil pun ada juga ni doa yang mana satu kan. Nanti minta dengan Kak Salwa. Baik.
Jadi sahabat-sahabat sekalian, nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala ini, ia adalah satu perjuangan, satu jihad, satu mujahadah. Ya, memang kadang-kadang kita rasa penat, kita rasa lelah. Yang kadang-kadang mungkin kita rasa kecewa. Ya, kadang-kadang mungkin kita rasa malas. Ini penyakit-penyakit yang datang. Ya, tapi bila kita, sahabat-sahabat sekalian, datang mencari ilmu, duduk dalam circle yang baik bersama dengan sahabat-sahabat yang soleh dan salihah, InsyaAllah itu membantu semangat kita untuk meneruskan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Saya cuma nak kongsi 2-3 hari lepas adalah anak ustazah salah seorang tu, dia perdengarkan kepada ustazah lah kalam-kalam ataupun kata-kata yang jiwang-jiwang lah. Kata-kata jiwang ni contohnya macam mana ialah macam dia kata bukanlah kelukaan itu, macam tu lah ya, ayat-ayat macam tu. Muslimat suka tak dengar ayat-ayat macam tu? Suka kan ya. Lepas tu kan ambil kan caption tu, hantar pula ke orang lain kan. Jadi ini pandangan ustazah lah ketika ini ya. Mungkin minggu depan berubah pula pandangan kita kan. Jadi masa nak Ustaz kongsikan biarkanlah luka macam tu lah. Ustaz kata dengan dia, katalah Ustaz panggil dia Kak Cik bukan nama sebenar katalah Ustaz kata panggil dia Kak Cik. Ustaz kata, Kak Cik, Umi tak suka dah lah dengar madah-madah tu. Ustaz kata macam tu kat dia. Bila pula Umi tak suka? Dulu Umi suka. Ya, saya kata dengan dia, tak tahulah Kak Cik, mungkin kita ni ada fasa-fasanya juga. Ya, jadi saya kata dengan dia, Umi tak nak dah dengar luka-luka kan ya, biarlah ku bau hati yang lara, tak nak dah. Tak nak dah. Ini saya cakap terus terang tuan-puan. Sebab apa? Sebab Umi takut Umi hanyut berlama-lama kat fasa tu. Sebab yang Umi nak dengar sekarang apa dia? Kalau patut kena marah-marah kan? Tak payah nak bermadah-madah sangat. Ya, tak payah nak berlama-lama melayan entah trauma, entah apa, entah macam-macam lah kita lalui dalam fasa-fasa hidup. Tapi kita tak boleh lama sangat. Ya? Sebab tadi kita minta apa pada Allah? Rabbi zidna wa la tanqusna. Tambahi kami, jangan kurangi kami. Jadi Ustaz kata dengan anak tu, bila kata habis tu Umi suka dengar apa pula sekarang? Ya, kalau dah tak suka dah bagi ayat-ayat madah-madah jiwang-jiwang ni. Sebab kita ada fasa kita tuan-puan. Dulu masa Ustaz sekolah menengah, Ustaz suka lagu Salim. 1000 kali sayang. Jangan suruh saya nyanyi, hujan kan? Ya, itu fasa-fasa dia lah jiwang-jiwang kan. Dia Isabella lah apalah. Tapi sampai waktu yang kita kata, tak, Umi tak nak dengar dah, tak payah lah, Umi tak suka dah. Ya, habis tu Umi suka apa? Umi nak sesuatu yang membuatkan kita bergerak. Sesuatu yang menjadikan kita proaktif. Ya, sekarang bukan nak melayan-layan yang dalam kepala yang dalam hati. Kita nak buat sesuatu. Kita tengok dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu wa amilus salihat. Wahai orang beriman dan beramal saleh. Mana amalan kita? Mana amal soleh kita? Jangan duduk melayan je kan. Sukalah kata-kata ni, salin. Lepas salin kan, share. Tapi yang sebenarnya Allah sedang melihat kita ni sahabat-sahabat sekalian, mana amal soleh kita? Ya, mana bekalan kita? Dia tak semata-mata itu. Jadi saya kata tak apalah, Umi rasa Umi nak dengar orang cakap, orang seregah Umi. Hey, contohnya kan dia, biar kata-kata yang macam tu. Yang orang kata apa? Dia panggil apa ya? Yang memang betul-betul memang nak suruh kita bergerak. Move on dalam maksud yang sebenar. Wa amilus salihat, beramal saleh. Kan? Ya, bangun, bangkit, solat sunat, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, buat dakwah, buat kebajikan, buat kebaikan. Kita nak yang macam tu. Dan yang kita nak tengok pun yang begitu.
Ya, orang yang Masya Allah tuan-puan, yang macam-macam kebajikan yang dia buat, dakwah yang dia buat, amal soleh yang dia buat, kita nak macam tu. Sebab apa sahabat-sahabat sekalian? Sebab masa bergerak. Masa berjalan. Kita tak nak berada dalam fasa yang masih terbuai-buai daripada realiti yang sebenar. Realiti yang sebenar apa dia? Malaikat catat tu amal soleh kita ada ke tak ada. Realiti yang sebenar, bekalan kita tu nak dinilai. Ya, banyak bekal ke banyak beban. Jadi kita tu kena lebih bijaksana dalam menguruskan diri kita, emosi kita, hidup kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hari ini Yeuz akan sambung lagi baki daripada siri yang lepas. Tapi sebagai mukadimah, Yeuz nak tekankan adalah sekarang adalah fasa kita beramal soleh. Buatlah amalan banyak-banyak. Macam mana kita nak bagi semangat buat amalan ni tuan-puan sekalian? Mari Ustazah bagi satu macam metafora ke apa, ikutlah ya, siapa tak tahulah tepat ke tak tepat bahasa tu, supaya kita ni ada semangat untuk beramal soleh. Sahabat-sahabat sekalian, agak-agak kalau saya tanya soalan ni, cuba tuan-puan jawab dengan jujur. Dalam tubuh badan kita ni ada roh, ada hati, ada jiwa, ada nafsu, agak-agak bersih bersinar ke ataupun masih kotor? Okey, jawapan Ustazah pun sama. Masih kotor. Ya, hati kita kotor. Jiwa kita kotor. Pemikiran kita pun boleh jadi pemikiran yang kotor, tak jernih. Lalu soalannya sahabat-sahabat sekalian, ubat apa nak bagi bersih? Cecair apa nak pakai? Mesin apa nak guna? Hospital mana nak pergi? Doktor mana kita nak jumpa? Masya Allah tuan-puan, semua soalan yang Ustazah bagi tu, jawapan dia apa dia? Sangat tidak pasti, tak ada. Tak spesifik tuan-puan, doktor mana kita nak jumpa? Hospital mana kita nak pergi? Kalau yang kotor tu lantai, mungkin boleh pakai klorok. Kalau baju, mungkin boleh pakai klorok tuan-puan. Ya, kalau gigi palsu kita kotor, boleh pakai? Semua tak pakai gigi palsu kan? Salah soalan pula kan? Ya, semua muda-muda. Pakai apa tu yang dalam yang kempen dalam iklan tu apa? Poliden. Semua tak tahu sebab kita tak pakai saja gigi palsu. Adalah bahan-bahan dia, betul tak tuan-puan sekalian? Tapi hati ni macam apa bahan dia? Alat apa nak guna tuan-puan sekalian untuk dibersihkan? Maka di sinilah sahabat-sahabat sekalian kita kena faham. Amalan soleh, ibadah yang kita buat, ini ada peranan, ada fungsi ibarat macam mesin. Yang dia akan cari, dia akan tuju tepat kat mana? Kat mana yang kotor tu? Banyak mana pencuci yang diperlukan untuk bersihkan? Tuan-puan bayangkan satu lautan yang luas. Nak cari satu benda kat dalam laut tu tuan-puan sekalian, kita tengok dulu macam-macam lah ya. Ada insiden, macam-macam insiden lah. Ya, kapal selam, meletup kan ya. Nak cari kat mana. Tengok, mesin yang digunakan untuk masuk dalam laut mestilah mesin yang memang dibina untuk tujuan tersebut. Ya, tak boleh hantar orang masuk dalam tu. Orang tu pula nanti akan mati. Bayangkan hati kita ni sahabat-sahabat sekalian lebih dalam, lebih luas, lebih ajaib, lebih unik daripada semua yang lain. Daripada lautan dalam. Mesin apa nak pergi selongkar? Kat mana kotor? Macam mana nak bersih? Jawabnya mesin itu adalah amal soleh. Ibadah. Ibadah itu berfungsi membersihkan sahabat-sahabat sekalian. Salat kita ada fungsi tazkiyah, menyucikan. Sedekah kita ada fungsi tazkiyah, hilangkan sifat kedekut. Hilangkan sifat tamak. Kita qiyamul lail, as-sahar, berjaga malam. Itu menghilangkan, menyucikan dalam jiwa kita suka berseronok. Ya, suka bersenang lenang.
Setiap ibadah itu. Zakat, haji, Masya Allah tuan-puan, haji. Satu jihad yang sangat besar. Lebih-lebih lagi tuan-puan sekalian. Nak membersihkan dalaman kita yang mungkin sombong. Ya, yang mungkin kita melihat orang lihat pada kedudukan, lihat pada taraf. Kita pergi menunaikan haji, kita tengok macam mana Allah menyambut kedatangan kita. Apa bahagian untuk kita, apa bahagian untuk orang lain. Ya. Jadi kita kena faham bahawa amal soleh yang kita buat ni sahabat-sahabat sekalian, dia macam mesin yang bertindak membersihkan. Jadi kadang-kadang apa yang berlaku ialah mesin tu baru je switch on. Baru je switch on. Baru 2 rakaat solat sunat, tahajud contohnya tuan-puan. Ngantuk dah, terus melompat tidur atas katil. Maksud dia apa dia? Kita switch off balik mesin tu. Tak sempat nak bertindak, membersihkan, menyucikan, menggilap supaya bercahaya. Tak sempat. Sebab apa? Kita tak tahan lama. Kita tak betul-betul beribadah sampai kepada pati dia. Kalau ibarat tuan-puan makan kuih koci yang dalam tu ada inti kan? Sedap tak? Dalam tu ada inti apa? Inti kelapa. Kita cuma baru kopek kulit dia, buang kulit dia, lepas tu rasa santan yang dekat luar tu je. Kan ada santan-santan salut tu. Kita baru rasa santan yang dekat luar tu. Kita tak sampai lagi pada tepung dia, kita apatah lagi nak sampai pada inti dia. Jadi kita kena ada semangat melakukan amal soleh. Amal soleh ni untuk kita sendiri. Untuk kebaikan kita. Allah Maha Sempurna. Ya subhanallah, Allah Maha Sempurna. Tak memerlukan pun kepada amal soleh kita. Jadi amal soleh kita itu untuk siapa? Untuk kita. Aku nak solat, aku nak sedekah, aku nak zikir, aku nak tasbih, aku nak tahmid, aku nak amal ma'ruf nahi munkar, aku nak buat kerja dakwah, aku nak buatlah segala kebaikan, nak taat mak, nak taat suami, nak berakhlak mulia. Dalam erti kata apa dia? Aku kena buat sampai jumpa inti dia. Sampai jumpa pati dia. Apa kesan dah jumpa inti pati tu? Hati kita bersih. Rohani kita bersih. Bersinar tuan-puan sekalian. Dan bila dah bersinar, dah bersih ni, barulah ya mata hati kita itu bersinar. Sebab 10 yang Ustazah nak kongsikan, dulu dah kongsikan berapa dah? 5. Ini tidak dapat dilihat oleh hati yang kelam. Ya, Masya Allah tuan-puan, ada seorang sahabat Ustazah, menangis dia cerita dengan Ustazah. Dia kata, "Dek, sedih sangat ni. Dulu akak boleh tadabbur Quran. Ya, banyak Quran yang dia dah tadabbur." Maksud Ustazah, dia kalau dah habis tadabbur 30 juzuk Quran, nanti dia akan hadiah pada orang Quran tu. Dan memang kita suka pakai Quran yang dia dah tadabbur sebab dia dah letak banyak stiker-stiker nota. Dia tak tulis dalam atas Quran, dia letak stiker. Ya, dan memang berebut kita nak Quran yang dia dah tadabbur. Dia macam ada aura lain sikit bila kita guna Quran tu. Tapi dia kata, "Dek, akak dah tak boleh, dah tak nampak dah ni." Sebab bukan rabun yang biasa. Rabun tu boleh pakai cermin mata. Tapi kerana dia panggil apa? Katarak kan? Itu memang kalau pakai cermin mata pun dia tak hilang. Dia memang kena, yelah, makna kena apa? Kena pembedahan khas lah untuk tu, untuk buangkan selaput tu. Dia kata memang tak boleh, Dek. Gantilah cermin mata ke apa. Tak nampak apa pun. Ini kalau orang dah kena, dia tahu tuan-puan sekalian ya. Memang tak nampak. Rasa nak dia apa? Rasa nak genyeh-genyeh mata tu. Ya Allah, aku dah tak nampak nak baca Quran. Itu baru fizikal, mata zahir tuan-puan sekalian. Tak nampak. Bila tak nampak, memang tak boleh buat apa. Dia kena pergi cari rawatan dia. Kok rabun dia pakai cahaya mata. Tapi katarak tadi, kena pembedahan buang. Tak tahulah usaha apa, selaput apa benda nak kena buang. Dan kita baru je, maknanya macam sahabat tadi, baru beberapa minggu. Kena macam tu pun dah Masya Allah carilah dek kat mana hospital dia, berapa kos dia. Kita takkan tunggu lama. Ya, sebab apa? Rimas. Tapi apa jadi dengan mata hati kita masing-masing? Ya, yang mungkin
Dah lama dah diselaputi. Ya, lendir-lendir ke, selaput-selaput ke, sebab tu tak boleh nampak benda yang sepatutnya kita nampak. Kerana 10 yang kita bicarakan ini, tuan-puan sekalian, dia tak nampak kecuali dengan mata hati. Sebab itu Ustazah iringi tadi mukadimah kita dengan beramal saleh lah. Sebanyak-banyaknya tekun beramal saleh, semangat beramal saleh. Sebab boleh jadi kita kurang semangat dah qiyamul lail, kurang semangat dah ya nak jadi ahlus siyam, ahlus sadaqah. Boleh jadi juga kadang-kadang semangat tu turun, naik. Maka biarlah apa yang kita bicarakan pada hari ini ia memberikan semangat kembali untuk apa? Untuk kita melakukan amal soleh. Sebab amal soleh itu sendiri ada peranan dia, antara lain adalah untuk membersihkan sesuatu yang tak dapat dibersihkan dengan jalan biasa. Tak dapat. Memang hati dia nak kena dibersihkan dengan amalan-amalan tadi, dengan ilmu. Amalan yang kita buat pun dengan ilmu. Ya, baik. Sekarang tuan-puan sekalian, kita pindahlah kepada bila hati tu dah bersinar, dia akan nampaklah benda ni ya. Apa yang disebut oleh Ibnu Ajibah rahimahullah ya, tentang hakikat-hakikat yang boleh dilihat dengan mata hati, tidak semata-mata dengan mata zahir. Baik, yang pertama, boleh tak sahabat-sahabat bacakan nota yang pertama? Ni kita tak buat exam ni kita cuma tanya je. Apa yang pertama? Boleh jadi rubbama a'taka ma tashtahihi nufus. Ustazah baca sepintas lalu je 1 sampai 5 tak ada huraian. Boleh jadi Allah kurniakan kepada kamu apa yang diinginkan oleh nafsumu. Asal nafsu nak aja dapat. Ya, Masya Allah boleh jadi ada orang macam tu. Dan dia rasa macam, best lah, aku ni nak apa je dapat. Baru je terfikir nak makan apa? Nak makan nasi dagang. Tahu-tahu dapat. Ada orang hantar. So, okey lah, syukurlah kan. Tapi kita kena ingat, ada sesuatu yang harus dinilai dengan mata hati. Boleh jadi dia mengurniakan kepadamu apa yang diinginkan oleh nafsumu. Tetapi dia, yakni Allah, menghalangmu dengan keinginan nafsu itu daripada hadratul Quddus, daripada kamu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi dia menghalangmu daripada apa yang nafsumu inginkan. Tetapi dengan terhalangnya keinginan nafsumu itulah Allah mendatangkan ketenanganmu dengan Tuhanmu, dan ia menjadi satu pemberian yang sempurna. Jadi ada orang tuan-puan, dia dapat apa yang dia nak, tapi dia tak tenang. Itu bahasa mudah lah. Tapi ada orang, dia tak dapat apa yang nafsu dia nak, tapi Allah memberikan dia ketenangan. Ada kan macam tu kan tuan-puan Masya Allah tuan-puan. Kadang-kadang orang yang kita tengok tak adalah melempah ruah sangat nikmat dunia dia, kita nampak dengan mata zahir kan ya. Tapi Masya Allah, syukur dia mengalahkan orang yang melempah ruah Allah bagi ni. Syukur dia. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dah ramailah kita tengok orang macam tu, yang kita sampai naik malu. Hamba Allah yang saya sebut tu, yang dia menangis, sedih, beritahu dia dah ada katarak ni, susah lah apa segala macam. Esoknya tu, qadar Allah, Ustazah bawa dia pergi program Ustazah. Kita pun tak plan benda tu. Kata jomlah. Sebab sepatutnya mendaftar. Tapi saya kata tak boleh ikut Ustazah. Tak payah daftar aku ikut Ustazah. So dekat majlis tu dia kata apa? Balik tu dia beritahu, ya Allah, dia akak menangis sangat. Kenapa? Seperti Allah menegur akak. Sebab majlis tu diketengahkan saudari Masyitah yang tak boleh melihat. Dia kata dia akak menangislah majlis tu. Sebab apa? Sebab akak kata, wahai Allah, kau tegur aku kerana kasih sayang kau kepada aku.
Aku yang sedang kegelisahan dek kerana katarak dia tak boleh melihat ni, kita begitu beginilah, macam-macam lah. Asal jumpa orang aja mengadu, mengeluh. Tiba-tiba kau datangkan, nah kau lihat seorang hamba yang aku uji, satu cahaya pun dia tak nampak. Kamu masih boleh melihat orang, kamu masih boleh melihat cahaya, kamu tak boleh pandang yang dekat. Tapi yang ini, baik dekat, baik jauh aku dah ambil. Dan kamu lihat senyuman dia. Kamu lihat kata-kata dia. Kamu lihat cara dia berfikir. Kamu belajar daripada dia. Dan kamu dengar apa dia cakap. Bahawa dia rasa syukur dia kepada Allah saat dia buta, rasanya lebih indah dan lebih baik daripada saat dia melihat. Masya Allah. Jadi terlalu subjektif ya sahabat-sahabat sekalian yang namanya ketenangan dan keindahan ini. Benda-benda duniawi ni tuan-puan sekalian, tadi Ustaz kata tak nak hurai kan, dah terhurai pula. Ni kan ni 5 lagi kan, tak habis lagi 5. Dia macam ni, benda duniawi ni masa tak dapat memang kita rasa nak dapat. Kita rasa best lah kalau dapat ya. Ustaz minta izin minum kejap ya. Biasa kat Salwa ada bagi air pil fresh ke? Bukan dulu macam tu ke Kak? Makin sekarang air kosong. Alhamdulillah. Syukur ya. Syukur. Benda dunia tuan-puan, bila kita belum dapat, kita memang ada keterujaan nak dapat. Tapi percayalah cakap Ustazah, nikmat untuk benda-benda duniawi ni sangat sekejap. Rasa nikmat dia tu sangat sekejap. Rasa keterujaan dia tu sekejap. Sangat sekejap. Contoh apa dia? Nak sangatlah merasa apa benda. Nak pakai pakaian cantik kan? Ya? Sangguplah beli harga ribu-riban. Masa nak tu ya tuan-puan. Best lah bang. Kalau saya boleh pakai baju tu lace sana, lace sini, begitu, begini. Bila dah disarungkan tuan-puan sekalian, berapa lama rasa nikmat tu? Sampai rumah, berapa lama tahan masih kekal dalam pakaian tu? Tak panas. Tak padan dengan harga. Cepat-cepat nak buka. Dah lah payah nak kena dry clean. Betul tak tuan-puan? Yang senangnya apa dia? Yang murah-murah ni. Pakai pun selesa, senang pakai. Betul tak tuan-puan? Tapi masa kita nak, terliur tuan-puan. Tapi lama-lama tak ingin dah mencari baju-baju dry clean ni. Sebab apa? Payah. Payah nak menjaganya tuan-puan sekalian. Kadang-kadang beli mahal-mahal. Bila kita basuh, mengecut. Jadi kain skirt. Masya Allah. Allah nak tunjuk betapa nisbinya nikmat dunia. Terlampau fana tuan-puan sekalian. Jadi kalau kita hanya berjuang untuk nikmat yang tak kena cara hilang, tak kena cara rosak, yang sangat sekejap, memang rugi. Ketenangan itu sangat subjektif. Jadi apa yang disebut pada hikmah tadi? Kamu jangan fikir benda yang nafsu kamu nak tu yang memberikan kamu ketenangan dan keindahan hidup. Tapi yang memberikan kamu ketenangan adalah keseronokan kamu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan bila Allah pilih kamu, rezekikan kamu untuk beramal saleh, untuk ingat kepada Allah, baik dengan lidah kamu, baik dengan tubuh badan kamu, baik dengan pemikiran kamu, baik dengan harta kamu. Allah pilih saja kamu. Allah pilih harta kamu menjadi harta sedekah, disedekahkan. Allah pilih lisan kamu untuk tasbih dan tahmid. Allah pilih mata kamu melihat yang baik-baik. Allah pilih suara kamu untuk mendengarkan, membacakan Al-Quran. Masya Allah, dipilih seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketenangan. Satu. Yang kedua, Rubbama a'taka mut'atad dunya wa zahrataha famana'aka jamal al-hadrah wa bahjah. Boleh jadi Allah kurniakan kepadamu nikmat dunia dan hiasan-hiasannya. Allah bagi.
Masya Allah, tuan-puan. Nikmat dunia ni dan hiasan-hiasannya ni memang cantik. Memang lawa. Kalau katakan itu rumah, maka rumahnya akan jadi rumah yang cantik, rumah yang lawa, rumah yang besar, rumah yang mewah. Kalau kata kenderaan, begitu juga. Majlis, jadi majlis yang cantik, yang mewah. Tapi sangat sekejap. Boleh jadi Allah bagi, kamu ambil. Lalu, kita ni jadi orang yang dikenali, kalau dia ni semua cantik belaka. Majlis dia cantik-cantik semua. Pakaian dia lawa-lawa semua. Seolah-olah trademark dah seseorang tu, kalau dia ni tak ada yang tak cantik, cantik belaka semua. Tapi itu pandangan zahir, tuan-puan. Boleh jadi Allah bagi semua yang cantik pada zahir, tapi terhalang hati kamu dari melihat kecantikan dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tak nampak pun betapa indahnya perbuatan Allah, maksud ustazah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tak nampak indahnya. Macam mana Allah sulam cantiknya. Macam mana Allah rencanakan. Masya Allah cantiknya. Boleh jadi itu kamu tak nampak. Sebab apa? Mata kamu dah disajikan dengan keindahan-keindahan material, fizikal. Kamu tak nampak dah. Tetapi boleh jadi juga Allah menghalang kamu daripada perhiasan dunia dan keceriaannya. Memang duit tak banyak, tak adalah, dunia ni terlalu sedikit Allah beri kepada seseorang itu. Tetapi dalam masa yang sama, fa'ataka syuhudal hadrah wa nazrataha, Allah mengurniakan hati kamu dapat tangkap image ataupun dapat melihat kecantikan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata zahir kita melihat, wah, besarnya rumah, besarnya bangunan, cantiknya tempat. Tapi tak kembali puji-pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang, tuan-puan sekalian, Masya Allah, tasbihnya, sekejap-sekejap, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semua benda yang dia nampak ni, sebab semua ni ciptaan Allah kan, semuanya mengembalikan hatinya untuk melihat kebesaran, keagungan dan kecantikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang ketiga, rubbama a'taka qutal ashbah famana'aka qutal arwah. Boleh jadi Allah kurniakan kepadamu makanan fizikal dan zahir. Kalau makanan fizikal memang tak kalah. Sampai dah tak tahu dah apa yang tak makan. Makanan negara mana, rasa semua dah makan dah. Semalam Arab, kemarin Thailand, kemarin lagi yang Jepun, sushi pula. Sampai hari ni bertanya, nak makan apa pula? Balik makanan kampung lah. Nasi panas dengan ikan masin letak bawang. Dah lapar pula kan? Masya Allah, subhanallah. Apa teringin teragak je Allah bagi kita ni, tuan-puan. Rasa nak makan kopok lekor lah, dapat kopok lekor. Rasa nak minum, Masya Allah. Sekarang pula ada Grab. Allahu Akbar, duduk-duduk je. Order tu, order ni. Hampir tidak ada keinginan nafsu makan kita yang tersekat. Tak ada tersekat, tuan-puan. Rasa nak makan es krim lah, es krim. Masya Allah, tak ada yang tersekat. Nak durian lah, durian pun online, tuan-puan, sekarang. Tak ada yang tersekat, tak payah nak cik kebun-kebun dah. Masya Allah. Cerita sikit boleh 2 minit? Kemarin, hari Ahad rasa saya. Pagi tu, Ustaz teringin sangat nak minum sejenis kopi. Tapi tak nak sebut nama kopi tu, nanti macam iklan pula. Tak adil untuk kopi-kopi yang lain. Sejenis kopi teringin sangat. Dan memang biasa anak-anak Ustaz ada simpan lah stok-stok dia tu. Tapi dia kata tak, Umi semua dah habis. Umi memang habis sungguh. Sebab mungkin kenduri kan, ramai orang datang kan. Dah habis.
Saya kata, ya Allah, Umi tadi daripada nak datang dapur, Umi dah teringat dah. Ya, naknya lah kopi tu. Terasa nak minum kopi kan, ya, nak bagi segar sikit. Ya Allah, cubalah tanya. Saya suruh anak saya tanya kat menantu Ustazah. Kok dia ada terselit-selit kat mana-mana kan satu paket tu. Saya kata, tanyalah kok dia ada. Memang Umi nak sangat. Umi terasa sangat nak makan. Nak minum kan. Lepas tu anak saya tanyalah dengan kakak ipar dia. Dia kata dia pun dah habis. Tiba-tiba tuan-puan ada orang bunyi loceng. Ada orang tekan loceng. Ya. Padahal masih pagi. Baru pukul 8 lebih. Jarang lala apa ni? Apa lala? Lalamu. Apa? Lalamu ni bergerak pagi-pagi sangat kan ya? Lepas tu kata menantu Ustazah, cuba tengok. Siapa yang hantar? Ada macam ada orang hantar barang tu. Dia kata, cuba tengok. Sebab dia ada order semalam kopi tu. Sebab dia pun dah habis. Lepas tu anak saya pergi tengok. Masya Allah, tabarakallah. Memang kopi tu. Mungkin kalau lihat dengan mata zahir, tengok ya, keinginan kita tak tersekat langsung. Pagi tu Allah hantar. Kamu nak kopi kan? Datang orang hantar kopi. Tapi kita takut tuan-puan. Kita hanya memberi makanan fizikal saja. Tapi Allah menghalang. Wa'iyazbillah, Allah halang daripada makanan rohani. Makanan rohani tak ada. Rohaninya lapar. Rohaninya perlukan itu dan ini, tapi kita tak bagi pun, tersekat semua. Dan boleh jadi Allah menghalangmu daripada makanan fizikal dan zahir. Tapi Allah jadikan kamu menikmati makanan roh dan batin. Contoh seorang ulama sufi namanya Ibrahim Adham. Dia kata apa? Aku ada teringin sangat ni. Ya, nak makan gulai kambing masak kari hijau. Memang tulis macam tu dalam kitab kari hijau ya. Ustaz pun fikir kat macam mana rupa kari hijau. Tapi tuan-puan, kalau kita pergi negara-negara lain, kari dia tak mesti macam warna kari kita. Kat Bangladesh pun kari dia warna hijau. Ya, jadi tak apalah, terpulanglah kan ya, selera masing-masing. Katanya Ibrahim Adham, aku teringin sangat nak makan gulai kambing kari hijau. Lalu pada satu ketika tu, satu hari tu, dapatlah, adalah orang bagi ke macam tu lah, gulai kambing kari hijau. Masa tu ya Allah, rasa macam nak ratah semua nak makan dia. Sebab apa? Kita memang teringin kan. Tapi dia kata, aku bersyukur masa aku nak makan tu, hati aku sempat berkata-kata. Bertanya, sebenarnya yang mendorong kamu untuk makan ni, itu nafsu atau apa? Kalau nafsu, awas. Takut kamu hanya memenuhi keinginan nafsu semata-mata, nanti lelah untuk menguruskan nafsu itu. Nafsu yang kekenyangan. Maka, dia kata, kerana aku masih mengenal pasti yang nafsu yang nak, maka aku tahan. Aku pun tak makan gulai kambing masak kari hijau tu, sebab aku tahu itu memang keinginan nafsu yang meluap-luap. Biar aku didik dulu nafsu aku. Bila aku rasa nafsu tu terdidik, maka makanlah sikit saja, tak payahlah macam orang pelahap sangat. Ya, maka itu hari aku akan makan nanti gulai kambing kari, apa tadi? Kari hijau. Jadi tuan-puan, tempoh mendidik dia tu berapa tahun? 40 tahun. Tak makan langsung gulai kambing kari hijau. Selepas 40 tahun, bila dia rasa nafsu tu dah tunduk, pasti nanti bila makan akan menjadi nafsu yang bersyukur kepada Allah, yang tahu nikmat Allah yang harus disyukuri. Maka lepas 40 tahun, aku menikmati gulai kari hijau tu dengan sifat dan watak yang berbeza. Memang tak sama kan maknanya, ya Allah, aku dah menahan 40 tahun untuk mendidik nafsuku. Agaknya mau makan sambil menangis kan. Sambil menangis makan. Alhamdulillah ya Allah. Kau redalah rezeki ni untuk aku. Beza yang dulu tu. Yang nak sangat. Masa makan tu mungkin lain.
Dan boleh jadi Allah menghalang kamu daripada makanan fizikal dan zahir, tapi Allah jadikan kamu menikmati makanan roh dan batin. Yang keempat, rubbama a'taka iqbalal khalqi. Boleh jadi Allah kurniakan kepadamu perhatian dan sambutan makhluk. Masya Allah, ni jenis orang yang pergi mana pun orang sambut dia, orang suka dia, glamour, popular, macam-macam lah. Dan kita jangan lupa kita berada pada zaman yang semua nak cari follower kan, kebanyakan orang. Ya, tak kisahlah niat masing-masing tu, itu dalam hati masing-masing, tapi itu kita lihat secara zahirnya begitu. Tapi ini peringatan. Boleh jadi Allah bagi kamu, ya, kamu ke mana-mana akan disambut, akan diraihkan, akan diperhatikan, tapi Allah menghalang kamu daripada perhatian dan sambutan Allah yang Maha Hak. Tak ada perhatian, tak ada sambutan. Boleh jadi dia menghalang kamu daripada perhatian dan sambutan makhluk. Tak ada orang kisah pun. Kita datang, kita tak datang, tak ada orang kisah. Kita duduk sebelah dia sepanjang majlis pun, dia tak perasan. Punyalah tak siapa kisah tu. Ya? Tetapi boleh jadi Allah mengurniakan kepada kamu kejinakan hati, keseronokan dan hilang kesunyian kerana kamu bersama dengan Allah yang Maha Hak. Bila ramai-ramai ni kita rasa terhibur. Seronoknya kan, ya, bertegur sapa, ketawa, selfie, welfie, yang macam-macam lah. Bagi-bagi hadiah, itu memang itu lumrah. Kita akan rasa happy, ceria kan, seronok. Tapi ada orang, tuan-puan, dia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keseronokan yang berbeza, rasa terhibur yang berbeza. Dia rasa terhibur, hatinya jinak, rasa seronok, rasa indah, bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu sambutan makhluk ini sangat fana, nisbi, benda rapuh, benda akan hilang. Hari yang kita diangkat di julang, ada hari dia. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, tapi hidup ni macam roda, di atas dan di bawah. Akan bertemu juga hari orang tak pandang kita. Ya, itu memang, itu psikologi juga, tuan-puan. Ustazah kajian psikologi. Psikologi pengurusan tekanan orang tua-tua. Ya, orang tua-tua, tuan-puan, yang pernah dulu dijulang, pernah khidmat dia digunakan, jasa dia dicanang-canangkan. Tapi kita kena bertemu dengan satu realiti, tak selama-lamanya kita segar. Jadi semuanya akan berganti, akan ada tunas-tunas lain yang akan menggantikan. Ini semua bidang macam tu. Jadi kesiapan kita untuk menghadapi, menguruskan hari tua. Orang tak pandang, orang tak kisah. Ya, masjid depan rumah tapi tak dapat jadi AJK. Ni betul ni, besar-besar bukan reka-reka, tuan-puan. Ini psikologi orang tua. Ya, masjid depan rumah, patut kita lah pengurusi. Tapi orang tengok, kita tak berapa ingat. Ya, orang kata mesyuarat pukul 3, kita datang pukul 9. Susahlah dia proses macam tu, contohnya lah. Ataupun dia lah benda yang real lah, tuan-puan. Akan ada orang lain lebih baik daripada kita. Mana kita yang lebih baik? Akan ada yang lebih baik. Itu realiti, kena terima. Tapi mengajuk kita. Sampai rumah depan masjid, masjid depan rumah pun tak datang jemaah. Kenapa? Nak menguruskan rajuk kita tu. Ini benda yang berlaku, tuan-puan. Kita kena terima dah. Kita ada masa kita dan akan berganti. Sebab bendanya adalah fana. Psikologi orang tua ni, tuan-puan, jangan pakai orang tua lain, kita lah orang tua tu, ya. Psikologi orang tua ni maknanya apa? Inilah waktunya kita menikmati keindahan, berjinak-jinak hati dengan Allah, bermesra dengan Allah, bermanja-manja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi ruang tu. Ya, ada satu tanda juga tadi, tapi kalau jumpa, tak jumpa nak macam mana kan, ya. Saya ada tandakan. Apa ni kata-kata daripada
sebahagian ulama rahimahullah mengatakan, laisa fid dunya waqtun yushbihu na'ima ahli al-jannah illa ma yajiduhu ahlu tamalluk fi qulubihim bil lail min halawatil munajat. Di dunia ni tidak ada waktu yang menyerupai nikmat ahli syurga kecuali kemanisan munajat yang dirasai dalam hati oleh golongan yang suka bermanja-manja dengan Allah pada waktu malam. Apa makna bermanja-manja dengan Allah pada waktu malam? Mereka menghidupkan malam dengan ibadah, dengan solat, dengan tilawah, dengan doa dan munajat. Itulah orang yang bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua bermanja-manja, orang suka tak? Saya jawab jujur-jujur, tak cantik. Nampak dia pun macam tak berapa, dah tak cantik dah, Dia memang orang muda-muda, dia sesuai lah. Kita tu lebih cantik matang, hikmah, ya. Tapi nak merajuk-rajuk umur berapa? Esok tu hari lahir ke 79. Merajuk, sambil-sambil merajuk tu pakai gigi palsu. Tak cantik dah. Ya? Tak payah nak manja-manja lagi dah. Kan? Ya? Kita lebih pada macam bantu-membantu, bukan bermanja-manja. Ya? Tapi Allah sediakan ruang. Allah faham, tuan-puan sekalian. Kita manusia nak juga manja-manja, tapi tidak dengan makhluk lagi. Bahkan menyerupai hampir rasa kemanisan penduduk syurga tu. Walaupun takkan sama tuan-puan, tapi nak bagi tahu yang paling hampir, yang paling dekat, apa dia? Kamu rasa nikmatnya bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu malam. Itu manja cara baru. Ya, manja orang tua ke situ cara dia, psikologi dia tadi. Jadi memang tuan-puan, ada benda yang kita tak dapat dibawa dalam rintihan, rengekkan, manja-manja kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan duduklah kemanisan dalam hati. Baik. Yang kelima, boleh jadi Allah kurniakan kepadamu pelbagai ilmu dan buka bagimu pelbagai khazanah kefahaman. Maknanya pandailah, bijaklah, boleh berhujah, sekejap ajak orang berhujah, kejap-kejap ajak orang berhujah. Okeylah, bijaklah. Tapi Allah menghijab kamu daripada ma'rifatullah. Kamu tak kenal Allah. Ya, kamu memang banyak ilmu, tapi Allah kamu tak kenal. Ramai juga kan yang takut juga jadi macam tu kan, ya. Ilmu macam-macam, tapi kamu tak kenal Allah. Mungkin kamu pakar sosiologi, mungkin kamu saintis, kamu ni, tapi ilmu kenal Allah tak jejak pun ke hati kamu. Padahal kalau dah saintis tu tuan-puan, lagilah saintis ni yang dia teroka apa? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang kita tak nampak, dia nampak sebab dia saintis. Kamu mungkin seorang pengkaji lautan dalam, kita nampak atas je, dia nampak kat dalam-dalam, tapi terhijab daripada ma'rifatullah. Kamu lupa, padahal sedekat-dekatnya tuan-puan, sedekat-dekatnya soalan yang paling basic, siapa yang cipta semua tu? Tapi terhijab. Hanya nak kenal dengan ciptaan, tapi tidak mau kenal dengan pencipta. Terhijab. Masya Allah tuan-puan sekalian. Ya? Dan boleh jadi kamu terhalang daripada mendapat banyaknya ilmu. Taklah banyak macam orang lain. Tak adalah digelar ilmuwan ke, scholars ke, macam-macam lah. Tapi bila Allah mengurniakan kamu nikmat ma'rifatullah, maka itulah kurniaan yang besar. Bila kamu kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah kurniaan yang sangat besar. Jadi semua ni sebenarnya nak bagi kita mencari sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang baru kita masuk pada yang ke-6. Rubbama a'taka 'izzad dunya wa mana'aka 'izzal akhirah wa rubbama mana'aka min 'izzid dunya wa a'taka 'izzal akhirah. Boleh jadi Allah kurniakan kepada kamu kemuliaan dunia,
tapi Allah menghalangmu daripada kemuliaan akhirat. Sedih tuan-puan kalau kat dunia dimuliakan, ya. Semua benda nampaklah, semua persembahan tu persembahan nak meninggikan kita, memuliakan kita. Tapi seawal, andai kata seawal seseorang yang dimuliakan dekat dunia, tapi seawal meninggal dunia, ya, langit sana tuan-puan sekalian, yang sepatutnya malaikat-malaikat bila menyambut roh ni, dia akan sama ada jadi hingar-bingar di langit sana, kerana roh yang akan datang naik ini adalah roh yang wangi. Ya, maknanya semua dah bercakap-cakap dah, ni roh siapa ni, wanginya, ya, bersihnya. Kita tak mahu benda tu. Ni cerita yang gaib tuan-puan sekalian. Seperti mana kita boleh tengoklah disebut dalam kitab Tazkirah, contohnya tentang ehwal kematian ni. Tapi di sana ada juga riuh rendah para malaikat kerana busuknya. Tak padan tuan-puan, masa di dunia dimuliakan. Tak pernahnya busuk, penuh dengan minyak wangi. Datang majlis, semua majlis wangi-wangi, tak pernah pergi majlis busuk-busuk pun. Ya, majlis pun Masya Allah, kerana dimuliakan. Tapi wal-iyazubillah tuan-puan, seawal kematian boleh jadi petunjuk, ya, seseorang itu dimuliakan ataupun dihinakan. Apabila malaikat, ya, huru-hara lah, hingar-bingar pula bercakap, roh siapakah yang busuk ini? Terlalu busuk. Ya, sebab pada waktu itu semua maksiat tu dijelmakan juga dalam bentuk bau-bau yang busuk, yang hanyir, yang jijik. Masya Allah. Masa kita hidup dunia ni, Allah tutup lagi tu apa? Tutup tu kerana rahmat Allah. Kerana Allah nak bagi peluang. Jangan sampai dibawa sampai ke hari mati. Bawa sampai hari mati, terdedah nanti semua. Ke akhirat terdedah. Jadi dibagi peluang, aku tutup busuk kamu ni, aku tutup kotor kamu ni, aku tutup maksiat dan dosa kamu ni. Ya, Allah ya Sattar, wahai Allah yang Maha menutup. Tapi Allah boleh buka. Kalau kat dunia kita tak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti dikhawatiri tuan-puan, kita mati bawa dosa-dosa tersebut, terbuka habislah. Jadi ada orang Allah berikan kepada dia kemuliaan dunia, tapi dia terhalang daripada kemuliaan akhirat. Sebab tu sahabat-sahabat, yang kita minta adalah kemuliaan dunia dan akhirat. Jangan lupa akhirat. Kita nak minta kemuliaan akhirat. Boleh jadi ada orang Allah halang daripada kemuliaan dunia, tetapi Allah kurniakan kepadanya kemuliaan akhirat. Kita tengok cerita Julaibib tuan-puan. Julaibib ni, orang tak nak jadikan menantu ataupun jadikan suami. Ya? Julaibib ni pun sedar diri juga. Aku ni dah lah tak tentu juga mana keturunan. Maksud salah satu orang jauh yang datang ke Madinah, ia menyahut seruan Islam, nak bersama dengan Nabi SAW. Tapi daripada keturunan negro macam itulah. Ya, di tengah-tengah orang-orang Madinah, orang-orang Mekah yang Masya Allah orang Arab, macam mana rupawannya mereka, hartawannya mereka. Jadi Julaibib ni, dia tahu diri dia. Cuma Nabi SAW tanya, kamu nak kahwin tak? Yang tahu dah, kalaulah aku ni nak kat siapa-siapa, sebelum anak dia tu menolak, mak bapak dia tolak dulu. Dah tahu dah. Tapi sebab Nabi yang tanya, kamu nak kahwin tak? Nak. Siapa yang tak nak kahwin? Tapi siapa yang nak? Maknanya kat dunia dia dah tertolak-tolak dah. Tapi Nabi yang kata, okey, kau pergi rumah sekian-sekian. Kau sampaikan pada dia yang aku kirim salam kat dia. Dan kau sampaikan pada dia yang aku meminang anak perempuan dia. Jadi itu yang Julaibib berani pergi
sampaikan salam Nabi SAW. Masya Allah disambut oleh laki-laki tu, bapa kepada anak perempuan tu dengan gembira sangat sebab dapat salam daripada Nabi. Julaibib bagi tahu pula, aku datang ni untuk meminang anak perempuanmu. Ya, Nabi nak beritahu, Julaibib beritahu Nabi pinangkan anak perempuan kamu. Seronok, suka sangat, siapa tak suka. Cuma untuk siapa? Untuk aku. Bila untuk aku, rasa nak tergolek. Rasa macam menyesal pula bagi masuk. Jadi si lelaki tadi beralas cakap, nanti ku tanyakan pada ibu anak perempuan tu dulu. Maknanya ayah ni pun rasa nak nolak tu dah ada dah. Tanya pula ibu, ibu kata tak sanggup aku nak tengok anak aku kahwin dengan Julaibib. Kat dunia orang tolak. Tapi Masya Allah, ada hati yang basirah dia. Tak sama macam basirah yang lain. Iaitu hati anak perempuan tu sendiri. Allah dan Rasul tahu kan, Allah Maha mengetahui, dan benda ni Nabi tak buat sendiri-sendiri. Ya? Dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi tahu perempuan tu akan terima. Perempuan tu kata, aku mendengar orang itu datang membawakan pinangan daripada Rasulullah SAW untuk dia, tapi dari Nabi kan? Siapa aku untuk menolak pilihan Allah dan Rasul? Dahsyat ya, dia punya, padahal dia tuan punya badan. Maka dia kata, aku takkan tolak pilihan Allah dan Rasul. Kerana pilihan aku sendiri, tak. Aku terima. Sebab apa? Ni pilihan Rasul. Maka berkahwinlah dia. Tapi Masya Allah tuan-puan, ya, Julaibib ni tak lama pun hidup dia. Dia meninggal dalam peperangan, mati syahid. Tapi perempuan tadi tuan-puan mendapat doa Nabi SAW supaya Allah berikan keberkahan, zurat keturunan yang ramai dan kekayaan, semua dia dapat. Usia dia panjang, dia berkahwin lagi dengan orang lain, dia orang yang ramai anak, dia kaya raya, dia sihat. Masya Allah, sebab Nabi doakan khusus untuk perempuan. Ini orang yang Ustaz nak tunjukkan, ada orang kat dunia orang tak pandang tu. Sebab menantu pun tak nak. Tapi mungkin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah insan yang mulia. Benda ni kita kena bukan melihat hanya semata-mata dengan mata zahir. Baik, yang itu yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh, boleh jadi Allah kurniakan kepadamu kekuatan dan kemuliaan dengan makhluk, tapi kamu dihalang daripada kekuatan dan kemuliaan dengan Allah. Boleh jadi dia halang kamu daripada kekuatan dan kemuliaan dengan makhluk, tapi Allah kurniakan kepada kamu kekuatan dan kemuliaan dengan Allah. Maksud dia lebih kurang macam ni tuan-puan. Ada orang nampak kuat nampak sehat, nampak kuat, nampak segar, nampak bijak. Tapi bijak dia semua benda yang tak berurusan dengan kemuliaan akhirat. Ada orang dia, Masya Allah, sadar tuan-puan, ketak-ketak badan dia. Ya, dia boleh angkat seberat-berat beban. Apa benda dia pegang tu? Saya tak reti, saya tak namakan benda tu. Besi-besi itulah, apa? Dumbbell kan? Tapi dia tak boleh nak angkat sehelai duit RM10 yang paling ringan untuk dia sedekahkan. Dia boleh angkat 50 kg, 120 kg, 200 kilogram. Cuba tuan-puan angkat RM50, berapa berat? Tak terasa, ringan melayang. Nak pergi masukkan dekat tabung masjid ataupun tabung yang lalu-lalu kat depan tu, tapi tak terangkat. Nampak tak kekuatan dia macam mana? Kamu kuat di sini tapi kamu lemah di sini. Kamu kuat di sini, lemah di sana. Ada orang tuan-puan, ya Allah, sampai ke Thailand boleh bawa motor. Ini bukan senang Ustazah pernah naik motor. Naik motor cukup sampai jejatan Sungai Buloh aja.
Ustaz kata dah tak adalah terhingin Ustaz. Ya, aduh sakit pinggang apa. Tapi ada orang sampai kalau boleh nak mengembara kat dunia ni lah, naik motor tuan-puan. Masya Allah, kuat, gagah. Tapi tuan-puan nak angkat selimut untuk solat subuh jamaah masjid depan rumah. Tak payah tak payah naik motor, melangkah 5 langkah je. Tak ada kemampuan dan tak ada kekuatan. Pelik tuan-puan ya, Masya Allah. Masya Allah. Ada orang tuan-puan Masya Allah untuk benda-benda keduniaan sangat detail. Dan kita tak salah kan, sebab satu tu ada ilmu dia. Nak detail-detail pada ilmu tertentu tak ada masalah. Tapi biar adil kepada diri kita. Jangan zalim pada diri kita. Kita adil sangat. Ya, kita teliti sangat bab kalau kita nyanyi-nyanyi kan. Oh tak boleh pitching lari. Salah. Tapi bila bagi Quran suruh baca, tak tahu dia baca Quran ke baca surah khabar. Tak nampak macam baca Quran. Sedangkan Quran kena lebih detail. Ada makhraj huruf. Ada tajwid. Dan Nabi kata, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan daripada golongan kami orang yang tidak berlagu dalam baca Quran. Maknanya nak bagi baca Quran tu sedap, lunak, indah. Jangan baca kerah-kerah macam tu je. Macam baca buku, macam baca surat khabar. Tapi kita detail benda lain, kita tidak adil kepada diri kita sendiri. Benda yang lebih penting, kita tak pedulikan. Jadi inilah bendanya tuan-puan yang kita kena pandang dua hala. Aku nak yang mana? Ya, ini disebut dalam hikmah yang ketujuh tadi. Yang ke-8. Rubbama a'taka khidmatal kauni famana'aka min syuhudil mukawwin wa rubbama mana'aka min khidmatil kauni wa a'taka syuhudal mukawwin. Boleh jadi Allah kurniakan kepadamu khidmat kepada makhluk, tapi dia halang kamu daripada menyaksikan pencipta segala makhluk. Boleh jadi dia halang kamu daripada khidmat kepada makhluk, tapi dia kurniakan kepadamu penyaksian pencipta segala makhluk. Apa maksudnya? Maksud dia boleh jadi tuan-puan, hidup kita ni macam khidmat kat orang. Nampak tuan-puan ni? Macam kita khidmat dengan orang. Kita tunduk dengan orang, khidmat dengan orang. Bos kita ikutlah siapa-siapa kemain lagi. Ya Allah, kita punya hormat tu, kita punya orang kata bingkas lah bangun. Baru nampak bos kita bangun, dia tak cakap apa, dia baru bangun, kita dah bangun dah. Ada benda tu dia nak tu. Oh bagus khidmat macam tu. Orang kan suka siapa khidmat macam tu. Tapi kita jangan lupa, kita bukan semata-mata hidup khidmat pada orang. Kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kerana khidmat kita pada makhluk, kita lupa bahawa kita adalah sebenarnya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah pernah, ini minta maaf ya tuan-puan, Ustaz ada kata kat siapa-siapa ya, ini umum, kita ambil perhatian. Ada beberapa orang yang kadang-kadang ya bagi pandangan juga kat Ustazah, dan Ustazah pun fikirkan jugalah pandangan tu. Dia kata nenek-nenek yang umur nenek-nenek ni tapi masih nampak macam khidmat betul pada anak menantu, jaga cucu. Dengar sampai habis Ustaz tak kata siapa-siapa. Ya, sebab Ustazah pun ada cucu ni. Baru semalam ya, khidmat kat cucu yang kecil tu kan. Dia ada dos dia tuan-puan, dia ada kadar dia. Jangan sampai kita umur dah kat 70 lebih ni, 80. Kuliah agama tak boleh nak dengar. Quran pun tak boleh nak baca, tadarus pun tak dapat nak attend. Sedangkan ini sosial kita orang tua-tua tuan-puan. Ya? Sebab apa? Cucu. Ustaz percaya benda tu ada pahala juga, ya. Tapi berpada-pada. Betul ya, berpada-pada. Ustazah memang ambil cucu masa dia tak menangis.
Ya, dia start dia kuat-kuat, cari dah orang lain. Mana mak dia apa. Sikit-sikit bolehlah kita tenangkan dia kan. Tapi tidak sampai makna kita ada urusan lain. Kita dah jaga anak daripada dulu dah. Anak kecil-kecil tu puan. Sekarang fasa lain pula. Menyantuni memang menyantuni. Balik dia cari mana cucu. Tapi tak menjaga. Bukan menjaga yang lama-lama tak. Ada had dia, kita tahu batas dia apa dia. Quran kena baca. Kuliah kena pergi. Suami kena uruskan. Jadi kita tahulah. Tapi kalau yang sampai orang pun melihat macam memperhambakan diri pada anak cucu ni something wrong tu. Ya, ini kenapa ya sampai ada orang yang kadang-kadang sampai dah keterlaluan. Khidmat pada makhluk. Ya, sampai semua tak sempat lah apalah. Nanti kan malam-malam penat. Ya, tak boleh nak kiam dah. Sayanglah. Sebab setiap tu ada time dia. Time yang kena untuk kita yang macam ni lain. Bukan lagi jaga budak-budak kecil. Ada had dia. Kita nak tolong jaga siang mungkin boleh sikit-sikit. Jadi pemantau boleh. Pembantu dia ada. Kita tolong tengok-tengokkan. Itu boleh. Itu sangat terhormat tuan-puan. Ataupun mak tolong jaga mak. Saya ada kursus berapa hari seminggu. Boleh. Ya, khidmat-khidmat macam tu tak ada masalah. Tapi bukan macam yang Nabi kata ya tuan-puan, akhir zaman kamu akan melihat apa cara ayat dia? Ibu-ibu kan melahirkan tuan. Betul tuan-puan, kita pun nak jaga juga jangan sampai melahirkan tuan. Dan ini sangat penting. Kita memang jadi ibu tapi kita bukan jadi khidmat sampai lupa batas. Ini tak. Semua kita buat. Kita basuh pinggan, kita basuh kain. Anak menantu ada kan kat rumah? Jangan mendidik sedemikian. Ya? Kadang-kadang kita kena cakap, tolong buatkan mak air. Kena. Bukan kita lumpuh. Kita boleh bangun buat air. Mendidik. Mendidik. Sebenarnya kalau tanya Ustaz, saya lebih suka buat benda semua sendiri. Betul, tak nyusah orang. Tak suka. Nak buat air, buat sendiri lagi senang. Nak semua. Tapi nak mendidik. Apa dia? Kamu kena tahu ni. Dalam rumah ni ada orang tua. Ada mak ayah. Tak selama-lamanya dia khidmat untuk anak-anak. Ada masih bagi ruang. Kamu kena khidmat pada mak ayah kamu. Ya, dan kita nak khidmat pada Allah. Tak nak khidmat pada orang. Dulu pun masa jaga anak kecil-kecil pun solat pun lebih kurang. Takkan dah tua pun macam tu juga. Betul tak tuan-puan? Jadi kena faham benda tu. Ada orang, dia mungkin bagus sangat khidmat pada makhluk. Tapi dia lupa. Dia patut khidmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hamba Allah. Banyak benda yang kita nak buat. Ya? Tapi ada orang, Allah halang dia daripada khidmat makhluk. Allah jauhkan dia daripada makhluk. Tapi Allah kurniakan kepada dia penyaksian pencipta segala makhluk. Mungkin tadi Ustaz sebut ya tuan-puan, dia konsep mendidik dalam keluarga ni sangat luas. Bukan dengan maksud kita buat semua benda. Ya, tapi kita mengajar. Kita berikan kasih sayang, kita menasihat, ya. Kita membantu. Itu baguslah. Tapi jangan kita pula yang sudahnya khidmat. Jadi apa? Anak kita jadi tuan, kita pula lah ya. Bawa. Sebab kadang-kadang saya berhenti ada juga macam tu. Nak suruh basuh pampers, nak suruh basuh anak kan ya. Mak ni apa? Ada tu puan ya. Mak. Macam mana boleh serah baby yang nak basuh apa ni pada mak kita? Cebokkan anak mak bagi kat mak. Hantar kat mak. Tak cantik tuan-puan ni. Orang lain tengok tak cantik tau tuan-puan. Ya. Tapi kalau mak ni pula ikut je, itu tak mendidik. Itu tidak, sesekali boleh. Itu kita lah yang minta. Ambil sini mak cebokkan. Apa kita nak buat sendiri. Tapi kalau dah hari-hari jadi kebiasaan, tiba-tiba nak cebok je, bagi mak. Mak mana nak cebokkan anak? Tak cantik. Mak tu kena cakap, tak, mak tak nak cebokkan lagi dah. Kena cakap. Ya, cebokkan sendiri apa saya suruh mak je. Kena cakap macam tu. Ya, kena ada limit dia. Ni tak semua. Semua kita. Baik, yang ke-9. Rubbama a'taka tasarrufa fil mulki
wa mana'aka dukhulal malakut wa rubbama mana'aka min at-tasarruf fil mulki wa manahaka syuhudal malakut. Sebenarnya kalau kita faham bahasa Arab lebih cantik lagi lah, lebih sedap ya, sebab dia punya kata-kata dia ni kita dengar ujung-ujung pun sama kan, malakut kan ya. Memang sedap. Cuma kita terpaksalah terjemahkan. Boleh jadi Allah kurniakan kepadamu kemampuan bertindak mengikut kehendakmu dalam alam zahir, tapi dia halang kamu daripada masuk ke alam malakut. Boleh jadi dia halang kamu daripada bertindak mengikut kehendakmu dalam alam zahir, tapi dikurniakan kepadamu penyaksian alam malakut. Ustaz nak bagi senang faham, Ustaz bawa cerita seorang sahabat Nabi yang panjang usia dia, namanya Imran bin Hussein. Memang panjang betul usia dia, 100 lebih. Keturunan dia, anak bina, cucu cicit dia ratus-ratus, tuan-puan. Ya? Dan dia sahabat Nabi. Sebab apa sahabat? Dia sempat bersama melihat ya Nabi SAW semasa masa Nabi ya SAW masih hidup lah. Jadi dia dipanggil sahabat lah ya, Imran bin Hussein. Umur dia panjang tuan-puan, 30 tahun dalam keadaan terlantar. Sakit. Tak boleh buat apa-apa. Kena lubangkan tanah kat belakang badan ni. Kalau tak jadi, macam-macam jadi, maknanya cakap Melayu dia apa? Cakap Melayu dia. So cakap Arab je. Cakap orang putih dia. Apa nama? Bukan ruam. Bukan terhakis. Nampak gaya semua tak pernah cakap Melayu Dia ada satu perkataan tapi saya lupa. Melecet. Dia jadi melecet. 9 melecet. Ya. Tuan-puan, 30 tahun terbaring. Sahabat yang datang tengok menangis. Lalu Imran bin Hussein tanya, kenapa kau nangis? Sebab sahabat tadi pandang yang zahir. Kamu dah terlantar 30 tahun. Belakang kamu ni dah kena buat lubang. Kenapa? Tak nak bagi melecet. Sana melecet, sini melecet. Bila kita hanya melihat dengan pandangan zahir, tuan-puan, kita menangislah. Siannya. Semua asyik sian. Hari nak hujan, siannya. Sian pada orang yang baru sedia kain. Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tahu apa yang Allah bagi. Tapi kita lah kononnya kesiannya. Kita tengok orang berniaga kan. Kesiannya. Hari nak hujan. Elok kesian tu. Tapi biarlah kesian tu ada tindakan. Apa dia pergilah beli. Kamu ada duit kan? Kamu nampak tak yang Allah tunjuk pada kamu? Kita katakan diri kita lah. Kamu ingat Allah sengaja tunjukkan kamu keadaan ni. Kamu melihat orang yang baru saja pasang dia punya khemah nak berniaga. Tiba-tiba kamu nampak, ya Allah, gelap nak hujan. Kamu ingat Allah sengaja nak suruh kamu tengok. Dan kamu hanya kata, siannya. Apa maksud dia sebalik kesian tu? Tuan-puan, kita pun kena hati-hati bercakap ya. Kalau kita ada anak-anak kita nampak nak hujan, orang ni, ya Allah, mak kesiannya kat dia, tengok tuan, kesiannya hujan pula dah. Kita kena lebih bertanggungjawab. Jangan matikan bahasa kita kat situ. Nanti anak-anak kita pun fikir benda yang sama. Seolah-olah macam kehendak Allah yang berupa hujan itu tidak adil untuk peniaga-peniaga itu. Sedangkan Allah itu tidak pernah menzalimi sesiapa pun. Jadi kita kena bertanggungjawab bahasa kita tu. Mungkin kita boleh kata kesiannya, tapi Allah lebih kesian daripada kita. Allah lebih penyayang daripada kita. Pasti ada sesuatu yang Allah nak bagi kepada mereka. Kena macam tu tuan-puan. Jangan habiskan macam tu je. Kita kadang mudah kesian. Padahal benda tu kan ketentuan Allah SWT. Dan kita melihat tu maknanya apa dia? Buatlah sesuatu. Pergilah cepat-cepat beli apa yang boleh beli. Kalau kamu tak nak makan pun, tapi kamu ada duit, kamu boleh beli, kamu bagilah pada orang lain. Sedekah je tetangga kamu. Kamu dah setahun dah tak sedekah kat jiran. Betul tak tuan-puan? Ustazah kat tempat ustazah tuan-puan, Masya Allah, tak tahu siapa yang buat tu. Tapi kadang-kadang bila
kami macam adalah satu tempat tu dia punya nasi lemak dengan bubur dia memang sedap. Yang jual tu orang tua. Ya. Kalau kami pergi beli, tak payah bayar. Sebab apa? Semua tu dah dibayarkan oleh seseorang. Jadi orang datang nak beli tinggal ambil je. Pakcik tu pun baiklah. Ya, tak ada pula pakcik tu minta double 2 kali yang dah bayar-bayar yang beli-beli yang jual-jual. Tak. Dia cuma duduk situ sebab apa? Nak bagi habis sebab semua ni dah ada orang bayar dah. Tinggal siapa datang nak beli, tak payah bayar ambil. Masya Allah, cerdiknya orang bersedekah tu. Kita akan tengok, kesiannya pakcik tu dah tua, dah dia berniaga. Kesian-kesian, tapi tak ada tindakan. Ya, sebab apa? Sebab tadilah kita pandang dengan mata zahir. Kita tak tengok hikmah di sebalik tu. Kata Imran bin Husain, kamu ni kesian-kesian nangis-nangis tengok aku ni. Allah tak buat. Allah tidak buat tidak baik padaku. Kenapa kamu nak sedih-sedih? Ya, macam budak kecil lah tuan-puan. Budak kecil kan, kalau dia nangis kita tanya dia kan, siapa buat? Siapa buat? Abang, dia kata. Kita pun cakap, amen, babab abang. Betul tak kan? Jadi, kata Imran bin Husain ni, Allah tak buat tak baiklah pada aku yang kau nak nangis-nangis ni. Allah sedang menyantuni aku. Allah sedang membersihkan aku. Dan aku merasai kenikmatan memuji Allah bersama dengan ribuan malaikat. Masya Allah. Dia menyaksikan yang lain tuan-puan. Kerana hatinya bersih. Ya. Sebab tu ada orang, dia tak masuk dalam alam-alam tu, dia tak terasa, jadi dia nampak yang zahir-zahir je lah. Tapi ada orang, Masya Allah tuan-puan, walaupun dia sakit, tak ada kemampuan zahir, ya, tapi dia dah dibawa masuk ke satu peringkat yang lain, yang terasa memuji Allah dengan para malaikat macam yang disebut oleh Imran bin Husain tadi. Jadi maknanya tuan-puan, kita kena timbang analisa hidup kita ni. Boleh jadi aku macam ni tapi tak macam ni. Yang kita nak apa dia? Yang membawa keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, Rubbama a'taka anwaral malakut wa mana'aka taraqya ila bahril jabarut wa rubbama hajaba anka anwaral malakut fa'ataka dukhula ila hadratil jabarut. Dia bila dah masuk 7, 8, 9, 10 tu dia terlampau dalam. Ya, dalam maksud dia mungkin untuk kita nak faham tu, kefahaman kita dangkal saja. Mana kefahaman kita tu surface, permukaan saja. Sebab ini dah masuk bicara-bicara yang terlalu dalam ya tuan-puan, yang hanya difahami oleh orang yang menikmati. Jadi kita tak nikmati nak memahamkan payah juga. Setakat boleh cakap bolehlah, tapi orang menikmati dia faham. Ya. Maksud dia adalah boleh jadi dia kurniakan kepadamu cahaya-cahaya malakut, tetapi dia halang kamu daripada mendaki ke gunung ataupun lautan Jabarut. Boleh jadi dia menghijab daripadamu cahaya-cahaya malakut, tetapi dia kurniakan kepadamu masuk ke hadrat Jabarut. Tadi macam saya katalah, ini dah perbincangan yang terlampau dalam. Ya, ini adalah alam-alam ghaib ya, yang kita pun tak tahu, tak pernah nikmati. Tapi ini adalah gambaran tingkatan ataupun maqam seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada orang yang kita rasa macam orang tak betul, tapi sebenarnya dia bukan tak betul, dia wali Allah. Ya, kita tak tahu. Ini memang dah perbincangan yang terlalu dalam kan. Wali Allah, Allah bagi karamah macam-macam ya tuan-puan sekalian. Mungkin kalau ada di zaman sekarang orang seperti Aid Al-Qarni, tak dipandang secara zahir. Tapi Masya Allah ya, bagaimana Allah mengangkat kedudukannya, itu maksud dia ya tuan-puan sekalian. Baik. So 10 tu telah pun Ustazah huraikan. Mungkin 1 sampai 5 sampai 6 tu lebih mudah lah ya untuk kita memahaminya. Dan mudah-mudahan ya kita ada pandangan yang lebih kuat dari segi basirah. Selalu mencari hikmah.
tak apalah, tak dapat yang ni, Allah nak bagi ni kot. Husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan sahabat-sahabat sekalian, kesimpulan dia, usaha harap apa dia? Bila kita dah belajar benda-benda seumpama ini, apa yang berlaku pada kita adalah rasa tenang dan puas hati. Kalau belajar, pergi kelas tapi asyik tak puas hati je balik. Heran juga suami kita kan? Tadi daripada mana ni? Daripada kelas lah. Kelas tasawuf. Kemarin. Tapi balik asyik tak puas hati je. Tak puas hati kan suami tu salah, ni salah, tu salah, anak salah. Ini pelik juga tuan-tuan. Betul, di sana ada benda kita nak baiki, nak islah. Tapi kita tenang-tenang saja. Kita kena berurusan dengan kenyataan, tuan-puan. Ya, tak kita datang belajar, balik semua jadi wali kat rumah tu, tak. Ya, kita pun tak jadi wali lepas belajar, dia yang tak datang belajar kat rumah contohnya kan, ya. So, kita kena berurusan dengan realiti. Apa dia? Kita kena hadap realiti. Kita nak islah tapi tenang. Kita nak islah, mohon pertolongan Allah. Kita nak islah, mulakan dengan diri kita. Jangan balik, tu tak puas hati, ni tak puas hati. Ya, itulah bang, patutnya abang, macam-macam lah. Ya, macam-macam lah. Jangan sampai keluar, patut tak kahwin dengan abang tau. Jangan sampai keluar. Padahal mengaji sampai habis kitab. Hujung dia balik, saya tak patut kahwin dengan abang. Allahu Akbar. Jadi maknanya apa? Kita tak pernah bertemu dengan hikmah. Apa yang Allah rencanakan untuk kita. Setiap dia macam ni ya, para muslimat kita kena ingat macam ni. Kita nak masuk syurga kan? Agak-agak mana jalan kita masuk syurga? Jalannya adalah, modalnya adalah apa yang kita ada. Jangan apa yang kita tak ada. Allah tak pernah zalim. Apa yang kita ada? Kita fikir kita masuk syurga bila kita ada anak yang soleh sangat. Lahir-lahir tu azan. Bukan orang azan kat dia, dia azan. Punya soleh. Itu fikiran kita. Tapi sebenarnya susah payah, sungguh sangka kita membesarkan anak yang kadang-kadang degil, tak dengar cakap. Itu jalan kita masuk syurga. Tapi kita tak boleh nak berasangka baik dengan Allah. Kita fikir kita masuk syurga kalau suami kita soleh. Mufti. Ya. Macam-macam lah dalam angan-angan kita. Ya, Allah best ni ustazah, kalau saya boleh, ya, suami saya riba kepala dia atas saya, lepas tu sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kan tu masuk lagu Ketika Cinta Bertasbih. Itu berangan. Realitinya ada. Tak macam tu tuan-puan. Realitinya. Tapi itu jalan kita masuk syurga. Sabar yang kita perlukan. Ya. Istighfar yang kita banyak baca. Ya Allah, tenangkan aku. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Itu jalan dia. Sebab tu kita kena hadap benda yang Allah bagi pada kita. Dengan sangka baik kepada Allah. Kenapa? Tengok dengan basirah. Ya Allah, Allah baik dengan aku. Allah boleh jadikan anak aku ni terus baik. Suami aku terus baik. Isteri aku terus baik. Tapi kalau semua terus baik, aku dapat apa? Tapi Allah baik, jadikan aku jalan, mereka jadi baik. Nasihat aku jadi jalan, mereka kenal Allah. Supaya apa? Supaya aku dapat sesuatu. Kalau tak, nanti kita kehilangan bekal. Sebab apa? Semua orang dah baik. Jadi kita dapat apa? Masya Allah, baik engkau ya Allah. Kau tahu apa yang aku perlukan lebih daripada diriku sendiri. Allah bagi kita banyak menangis contohnya. Itu lebih baik daripada banyak ketawa. Tuan-puan, banyak menangis ni lah. Ada benda-benda yang kadang-kadang menyebabkan kita menangis. Kita senang bangun qiyam. Betul tak? Bahkan menanti-nanti waktu qiyam. Tak apalah, aku nangis mana garang lah. Kompakkanlah aku start menangis. Sampai macam tu sekali ya. Dah siap dah. Kau apa nak menangis tu. Tapi bila Allah bagi zon selesa, dapat semua yang kita nak, Allah bagi seronok, Allah bagi bahagia duduk duniawi kita ni, kita bangun pukul 4 pagi, 5 pagi pun rasa macam tak ada urusan. Nanti kalau bangun pun 2 rakaat ngantuk-ngantuk dah. Sebab apa? Dia tak main emosi dan perasaan. Rupa-rupanya Allah sentuh emosi kita, Allah sentuh perasaan kita, sedih kita, luka kita, kecewa kita.
Sebab Allah tahu tu dorongan untuk kamu bangun malam. Itu dorongan untuk kamu mula bicara tentang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, hambar semuanya tuan-puan, hambar. Bukan senang-senang nak buat, nak bagi semangat tu, kalau tak hambar. Sebab apa? Allah tak sentuh emosi kamu. Allah tak sentuh perasaan kamu. Allah tak sentuh kesukaan kamu, tak dapat. Allah tak sentuh benda tu, kamu akan rasa hambar. Sebab kamu tak faham sangat pun ilmu pengetahuan, ma'rifatullah dan sebagainya. Jadi kamu kena ditolong-tolong dengan benda-benda seumpama ini. Masya Allah, baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu tak dibagi rasa risau sekarang, tak berdoa. Ya, semuanya okey, belaka, orang kaya, senang. Ya, jadi tak ada benda yang nak dirisaukan. Kamu kurang berdoa. Tapi diberi risau, diberi bimbang, kamu akan berdoa sungguh-sungguh pada Allah. Kamu akan memahami erti tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, seumpamanya tuan-puan, tidak ada pemberian Allah kepada kita yang buruk. Semua baik. Cuma kita pandang dengan mata zahir ataupun pandang dengan basirah, dengan mata hati. Jadi kesan daripada kuliah-kuliah, mencari ilmu, kelas-kelas pengajian, kita jadi makin reda, makin puas hati, makin tenang, makin bahagia, makin pandai menguruskan realiti kehidupan kita. Ya, itu yang sepatut dan sewajarnya. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita jumpa pada masa yang lain. Terima kasih pada sahabat-sahabat semua, muslimin muslimat yang dikasihi. Ya, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah memilih kita, untuk Allah kurniakan redha dan cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan pada sakibaki usia yang kita ada, ya, kita dapat melaksanakan amal saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Kak Salwa dan Ustazah. Tak apalah, yang ni saya cakap Kak Salwa je lah ya. Saya memang nak kena bergegas nak ke klinik. Tadi kan Ustaz lagi dah datang kan, sebab Kak Salwa tadi kan. Tapi ditunggu untuk bawa ke klinik pula lah. Ya, insyaAllah.